2 per 3, apa saja dalam pelembagaan itu boleh dipindah. Bagaimana kita dapat jumlah ini? Jumlah ini hanya kita boleh perolehi sekiranya seluruh umat Islam bersatu di bawah satu panji-panji. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita bercakaran. Allah bawa musibah kepada kita. Banjir besar, tsunami dalam, tsunami darat, tsunami sungai. Tapi Allah belum matikan umat kita. Allah matikan 250.000 rakyat Aceh. Akhirnya Aceh melupuskan gerakan Aceh Merdeka. Memohon dengan kerajaan Indonesia untuk kali pertamanya mengadakan undang-undang syariah yang mereka panggil undang-undang hudud. Di Indonesia tidak ada satu wilayah atau provinsi yang mengamalkan undang-undang syariah. Tidak ada, kecuali di Aceh, Serambi Mekah, Kelantan, Serambi Mekah. Allah bawa tsunami ke Aceh 26 Desember 10 tahun yang lalu. Allah bawa tsunami ke Kelantan 26 Desember yang lalu. Belum sedar, belum insaf, belum terdetik di hati untuk kembali bersama. Apa punya manusia ini? Termasuk saya. Ya, saya mendengar apa yang saya kata. Saya mendengar apa yang saya kata. Sampai saya berucap, saya juga paham. Ini kepada semua orang. Dengarilah. Live, I was told. Dengarilah. Allah memberi musibah kepada kita. Supaya menyatukan hati kita. Orang Islam bersaudara. Kita boleh berbeza pendapat dalam banyak perkara. Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan Imam Maliki, Hanafi dan sebagainya. Banyak orang berbeza pendapat. Tetapi seharusnya perbezaan pendapat mengukuhkan ummah itu lagi, bukan memecah belahkan mereka. I have a dream. Dengan izin, saya ada mimpi. Mimpi bagaimana? Mimpi bila saya bertemu sahabat saya. Assalamualaikum. Seperti saya bertemu dengan Meranti. Boleh tengok air muka. Kita boleh tahu. Apa Meranti ya, Pak Mat? Nah, saya Meranti sebab saya selalu dengannya. Saya rasa ada hubungan simbiotik. Betul. Mata melihat mata. Assalamualaikum ya akhi, saya apa khabar? Entah macam mana. Bukan bertemu dengan permusuhan. Saya tidak mahu melihat lagi rakyat Kelantan, bumi bertuah ini. Bila bertemu, tengok mata, terus pusing ke lain. Kenapa? Karena parti berbeza. Apa itu parti? Parti hanyalah sebuah vehikel, kenderaan untuk membawa kita ke perjuangan. Parti yang tak ikut, tinggalkan saja. Kehendak kita dan kehendak Islam. Di situ kita berbeza sedikit pendapat, tidak salah. Saya ada kebimbangan. Syaitan masuk dalam diri saya semasa saya berucap. Kadang-kadang bila kita berucap, kita rasa syok, iblis masuk. Lah lagi. So kita lupa kepada landasan asal. Saya mohon, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mohon supaya mereka tak masuk. Dan tak payahlah yang berhormat bangun tanya. Sebab enactment ini sangat penting bagi kita. Baru-baru ini orang bukan Islam berebut nak nama Allah. Mereka bawa ke mahkamah nak nama Allah yang berhormat. Untuk speaker. Masuk mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah agung. Putuskan tak boleh nama Allah, nak nama Allah juga. Tak boleh pun nak juga. Sekarang kita nak hukum, nak bawa hukum Allah yang kamu tentang pasal apa? Why? Adakah kamu nak nama Allah nak buat hiasan dengan Allah kami? Kenapa di Vatican tak pakai? Di Filipina tidak pakai, sebuah negara Kristian. Di Singapura tidak dipakai. Tetapi di Indonesia dipakai. Karena apa? Maka kami memikirkan bahawa tujuan kamu mahu itu ialah kerana kamu mahu memesongkan umat Islam. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, satu untuk semua, semua untuk satu. Dia tidak meletakkan Islam dalam perlembagaan mereka. Tapi di negara kita,
Islam telah diletakkan sebagai the religion of the federal. Islam adalah agama persekutuan, bukan lagi agama rasmi. Ya Muhammad sebut halangan-halangan yang saudara yang Muhammad hadapi masa saya tanya hudud dulu. Ini kita serah kepada bahan perundangan. Chief Justice orang Islam, ketua hakim semua orang Islam, hakim-hakim semua orang Islam. Takriflah Islam sebagai agama persekutuan ini sebagai takrifan yang sebenarnya tanpa mengambil hak bukan Islam. Ini juga hak asasi manusia. Hak asasi kita untuk kita berbuat undang-undang kepada orang kita. Dan yang nak dihukum ini bukan orang baik. Yang nak dihukum ini adalah orang jahat. Pencuri. Pencuri yang macam mana? Pencuri tegar. Kalau anak mencuri dari bapa, tak kena hudud dalam hukuman ini. Kalau isteri mencuri daripada bapaknya, daripada suaminya, tak kena hudud dalam kes ini. Kalau dia mencuri kerana dia lapar, juga tak kena. Kalau dia mencuri kerana barang itu tidak dijaga dengan baik, diikat, disimpan, juga tak kena. 19 peraturan. Yang disebut sangat soal potong tangan ni pasal apa? Kamu tak faham, kamu jangan sebut. It's impossible, almost impossible dengan izin untuk potong tangan mengikut undang-undang ini. Undang-undang Islam mencari keadilan. Yang qatl payah